Salam sejahtera dan selamat datang lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Gantung MP PAS, Speaker bertindak di luar batas kuasa, Perikatan Nasional. Kontroversi melibatkan penggantungan ahli parlimen Pendang, Awang Hashim selama 10 hari daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat terus menjadi topik perdebatan hangat dalam arena politik Malaysia. Tindakan yang diambil oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Johari Abdul, dikritik hebat oleh pembangkang, khususnya Perikatan Nasional PN. Ketua WIP Pembangkang Taqiyuddin Hasan, PN Kota Baru, dalam sesi perbahasan di Dewan Rakyat menyifatkan keputusan tersebut sebagai tidak berperlembagaan kerana melangkaui sempadan kuasa Speaker. Taqiyuddin menegaskan bahawa berdasarkan peraturan mesyuarat parlimen, sebarang tindakan atau hukuman terhadap ahli Dewan Rakyat hanya boleh dikenakan berdasarkan apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat, bukannya kenyataan yang dibuat di luar Dewan. Isu ini timbul apabila Awang Hashim memuat naik video di TikTok pada 18 Julai lalu mengkritik Johari Abdul dan mendakwa wujudnya kezaliman dalam pengendalian parlimen. Dalam video tersebut, Awang mengeluarkan kenyataan bahawa parlimen kini sedang dikuasai oleh speaker yang bertindak zalim terhadap ahli parlimen seperti beliau dan beberapa wakil rakyat yang lain. Johari kemudiannya menilai kenyataan tersebut sebagai satu penghinaan terhadap institusi Dewan Rakyat serta melanggar perkara 47 pasal 1 Perlembagaan Persekutuan. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk meminta Awang untuk memohon maaf dan menarik balik kenyataannya, termasuk melalui surat yang dihantar pada 22 Julai, namun tiada tindakan diambil oleh ahli parlimen Pendang itu. Akhirnya, pada 5 Disember, Johari menggantung Awang selama 10 hari sebagai tindakan disiplin. Namun, keputusan ini mendapat tentangan yang hebat daripada pembangkang. Taqiyuddin menegaskan bahawa kenyataan yang dibuat di luar Dewan Rakyat tidak termasuk dalam peraturan mesyuarat dan oleh itu tidak boleh dikenakan hukuman seperti penggantungan. Beliau turut membangkitkan kes-kes terdahulu sebagai rujukan, seperti kes Gobind Singh Dio, PH Puchong, di mana mahkamah memutuskan bahawa tindakan memotong allowance ahli parlimen adalah tidak berperlembagaan kerana tidak dinyatakan secara jelas dalam peraturan. Menurutnya, tindakan menggantung Awang selama 10 hari kerana kenyataan luar Dewan adalah sama seperti melanggar prinsip perlembagaan yang telah ditetapkan. Selain itu, Taqiyuddin turut menyatakan bahawa keputusan speaker itu mencerminkan amalan berat sebelah dalam parlimen. Beliau menyifatkan Johari sebagai speaker kerajaan yang lebih memihak kepada kepentingan kerajaan perpaduan, bukannya bertindak sebagai pengadil yang adil untuk semua ahli parlimen. Pandangan ini turut dikongsi oleh beberapa ahli parlimen PN lain yang menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap keputusan tersebut. Sementara itu, Johari Abdul mempertahankan keputusannya dengan menegaskan bahawa beliau tidak bermain politik dalam menjalankan tanggungjawabnya. Beliau menyatakan bahawa kenyataan Awang di TikTok bukan sahaja menghina kedudukan speaker tetapi juga merosakkan integriti Dewan Rakyat sebagai institusi tertinggi negara. Beliau menjelaskan bahawa segala tindakan yang diambil adalah untuk mempertahankan Dewan Rakyat daripada sebarang bentuk penghinaan dan tuduhan tidak berasas. Johari juga menyebut bahawa beliau telah bersumpah untuk menjaga integriti institusi tersebut dan akan terus melaksanakan tanggungjawabnya tanpa rasa takut dan pilih kasih. Namun, tindakan ini menimbulkan beberapa persoalan yang penting. Pertama, sejauh mana kenyataan di luar Dewan Rakyat boleh menjadi asas untuk menghukum seorang ahli parlimen? Dalam konteks demokrasi,
Kebebasan bersuara sepatutnya dijunjung tinggi, terutama oleh mereka yang diberi mandat oleh rakyat. Sekiranya kenyataan di luar dewan dianggap sebagai alasan untuk menghukum, adakah ini bermakna semua ahli parlimen kini perlu berhati-hati dalam menyuarakan pendapat mereka di luar institusi parlimen? Kedua, keputusan ini juga mencerminkan cabaran yang lebih besar dalam hubungan antara kerajaan dan pembangkang di bawah kerajaan perpaduan. Pembangkang melihat tindakan ini sebagai usaha untuk membungkam suara kritikal terhadap kerajaan. Mereka mendakwa bahwa kerajaan menggunakan speaker sebagai alat untuk mengekang kebebasan pembangkang dalam bersuara dan mengkritik dasar-dasar kerajaan. Pada masa yang sama, kerajaan mempertahankan bahwa tindakan ini adalah perlu untuk menegakkan disiplin dan menjaga keharmonian dalam institusi parlimen. Ketiga, adakah ini membuka pintu kepada penyalahgunaan kuasa pada masa hadapan? Jika kenyataan luar dewan boleh dijadikan alasan untuk menggantung ahli parlimen, apakah jaminan bahwa ini tidak akan digunakan secara selektif untuk menghapuskan suara-suara yang lantang menentang kerajaan? Ini menimbulkan persoalan lebih besar tentang sempadan kuasa speaker dan peranannya sebagai pengadil yang sepatutnya neutral. Kes ini juga memberi gambaran tentang bagaimana isu-isu dalam parlimen boleh menjadi medan pertempuran politik yang lebih besar. Dalam sistem demokrasi, parlimen sepatutnya menjadi platform untuk perbahasan yang sihat dan konstruktif. Tetapi insiden seperti ini menimbulkan kebimbangan tentang tahap profesionalisme dan integriti institusi tersebut. Pada akhirnya, kontroversi ini membuka ruang untuk perbincangan lebih mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem politik kita. Adakah tindakan speaker ini wajar sebagai usaha untuk menjaga integriti parlimen, atau ia sebenarnya mencerminkan kecenderungan kepada autoritarianisme di bawah kerajaan perpaduan? Bagaimana pula dengan hak kebebasan bersuara ahli parlimen? Adakah ini satu langkah untuk membungkam suara pembangkang? Tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen. Adakah tindakan ini adil? Atau adakah ini petanda awal kepada masalah yang lebih besar dalam sistem politik kita? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Current Sphere MY, untuk analisis politik terkini. Sekian saja, terima kasih semua.